Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan 5 yang terdiri daripada Naziratul Hidayah binti Abdul Rahman, Nurul Farhana Balkis binti Najmuddin dan saya sendiri Nur Suhada binti Harul Jamri. Kumpulan kami ditugaskan untuk mengupas tajuk pemikiran politik moral era Shah Alam II. Pernyataan masalah kami dalam kajian ini ialah dari Alam dan Subramaniam 2006 menghujahkan bahawa pemerintahan Shah Alam II dikategorikan sebagai sebuah pemerintahan yang kerap berhadapan dengan serangan pihak musuh dan siri pemberontakan yang turut menyumbang kepada kegoyahan dan kemerosotan kerajaan Mughal di India pada abad ke-18 Masihi. Objektif kajian kami menfokuskan kepada meneliti biografi Shah Alam II dan menganalisis sejarah pemikiran politik beliau dalam pemerintahan kerajaan Mughal di India pada tahun 1759 sehingga 1788 Masihi dan 1788 sehingga 1806 Masihi. Manakala, kaedah kajian pula kami menggunakan kajian kualitatif iaitu kajian sejarah dan analisis kandungan. Mari kita lihat biografi Shah Alam II. Menurut Polya 1947, nama Shah Alam II ialah Mirza Abdullah Ali Gauhar. Nama bapanya pula Muhammad Azizuddin Alamgir II. Beliau dilahirkan pada 25 Jun 1928 dan diberi gelaran Shah Alam II. Shah Alam II adalah Maharaja Mughal yang ke-16. Beliau meninggal dunia pada 19 November 1806 dan makamnya terletak di sebelah dargah Wali Sufi abad ke-13. Menurut David Land dan Catherine, kisah kehidupan dan pemerintahan Shah Alam II adalah penuh emosi serta kesabaran beliau dalam menghadapi tragedi yang memilukan. Beliau merupakan putera dan pewaris kepada Maharaja Alamgir II, melarikan diri dari kurungan di Delhi kerana mendapat tahu akan pembunuhan yang berlaku ke atas ayahnya pada tahun 1759. Beliau juga memimpin kempen di timur untuk menegakkan semula kuasa imperialis ke atas wilayah Bengal. Malah, dari tahun 1761 hingga 1764, beliau banyak menghabiskan masa di bawah perlindungan Nawab Awad, iaitu penguasa sebuah negeri yang sebenarnya bebas tetapi masih memberi penghormatan kepada idea pemerintahan Mughal. Setelah memerangi tentera India Timur Syarikat di Bazar pada tahun 1764, Maharaja terpaksa menyerahkan hak untuk mentadbir orang kaya wilayah Bengal kepada Syarikat pada tahun 1765. Kemudian, pada tahun 1772, beliau kembali ke Delhi dan tahta dikembalikan kepadanya. Seterusnya, tadbir urus pemerintahan Shah Alam II. Aspek pertama ialah politik. Menurut Birendra Verma, Shah Alam II telah menghantar sepucuk surat kepada Zaman Shah dan salah satu daripada isi surat tersebut ialah Shah Alam II telah mencalonkan salah seorang anak lelakinya iaitu Mirza Akbar Shah sebagai pengganti takhta Delhi dan meminta persetujuan Zaman Shah terhadap pengaturan kerana Mirza Ahsan Bath iaitu adik Akbar Shah pergi ke Kabul untuk meminta sokongan Afghanistan dalam usahanya mendapatkan takhta Mughal. Zaman Shah menerima permintaan Shah Alam dan mengiktiraf pangkat pewaris Akbar Shah yang jelas. Setelah beberapa pemberontakan oleh Rohillas yang dipimpin oleh Zapitah Khan, Shah Alam II telah memulakan kempen kententeraan menentangnya oleh pemimpin Maratha Mahadaji Shinde. Semasa kempen ini, Ghulam Qadir yang pada ketika itu berusia 8 hingga 10 tahun ditangkap di Gausgah. Selepas penangkapannya, Ghulam Qadir dibawa ke Delhi. Ia dibesarkan di penjara emas di Kursiabad, diberi hamba dan makan 3 kali sehari. Ketika kebencian terhadap Ghulam Qadir semakin membara di istana, Shah Alam II menghantar kembali kepada ayahnya iaitu Zabitah Khan. Aspek kedua ialah pendidikan. Menurut Etan Polya 1947 mengatakan Shah Alam II mahir dalam bahasa Parsi dan Arab dan tidak mengabaikan beberapa dialek India, di mana beliau sering menggembirakan dirinya menyusun ayat dan lagu. Sepanjang pemberontakan, Shah Alam II masih mempunyai masa untuk menulis puisi dan lagu. Semua puisi Shah Alam II adalah dalam satu raga atau mood muzik yang berkaitan dengan monsun. Pada tahun 1797, seorang jurutulis di Istana Mughal telah menyelesaikan pengumpulan contoh puisi dan lagu terpilih Maharaja. Naskah ini mengandungi lebih daripada 700 contoh ayat Maharaja di Urdu, Braj Bhasha dan Parsi. Genre yang dimulai dari ghazal, naika beda, perayaan tahun baru dan lagu-lagu pujian dan doa kepada Sufi Pir. Yang penting, lebih daripada 75% komposisi mempunyai petunjuk raga, menunjukkan ianya sebagai koleksi lagu, bukannya diwan atau puisi koleksi. Dan dari semua raga yang disenaraikan, antara yang paling popular adalah Red Gown, yang mana kira-kira 63 ayat atau 9% dari keseluruhannya ditandai secara jelas.
Seperti yang kita tahu, rag gaun kini sudah usang dan tidak diketahui oleh pemuzik kontemporari. Ayat-ayat Shah Alam II dalam rag gaun merangkumi genre ghazal, kabit, doha, tarana dan hori. Pelbagai tema muncul dengan jelas di dalam lirik yang paling penting, imej dan sentimen yang membangkitkan masa monsun dan aktiviti serta keseronokan yang berkaitan dengan musim hujan. Mungkin ini paling menonjol dan jelas dalam ayat-ayat tentang Naika Beda. Aspek ketiga ialah ketenteraan. Menurut Birendra Verma, kejayaan politik Mughal zaman Shah Alam II bergantung kepada bantuan ketenteraan dari kuasa asing, terutama ke Afghanistan. Beliau menghantar sepucuk surat kepada Zaman Shah iaitu Raja Afghanistan. Shah Alam II telah menghantar undangan kepada Zaman Shah untuk menyerang India dan meminta beliau untuk menebus kehormatan dan prestij mereka yang telah dirampas oleh Maratha dan segelintir orang Inggeris. Di samping itu, kesengsaraan yang paling teruk telah mendorong Maharaja Mughal Shah Alam II meminta bantuan ketenteraan dari Zaman Shah yang berjanji untuk menolong usahanya untuk menghidupkan kembali kekuatan orang-orang Mughal. Pada tahun 1757, Jan Law iaitu Gubernur Jeneral Pondicherry meninggalkan Calcutta ke barat sehingga penangkapannya pada 15 Januari 1761 Masihi dalam pertempuran Suan, 6 batu sebelah barat bandar Bihar Sharif di Sungai Banora dan pergi untuk menjalin hubungan rapatnya dengan Shah Alam II sebagai panglima tentera yang terakhir dan sekutu dalam 3 pencerobohan di Bihar dalam tempoh 1759 sehingga 1761. Kejatuhan keempayar Mughal telah berlaku pada tempoh tersebut dalam pencerobohan kedua ke Bihar oleh Maharaja Shah Alam II pada tahun 1760 Masihi. Pengepungan kubu Patna oleh Shah Alam II bermula pada 3 Mei 1760 Masihi. Operasi ketenteraan semasa pengepungan ini bermula pada malam telah menyaksikan pelancaran di pintu gerbang bergumpur. Serangan dilakukan di kubu Patna oleh Kamgar Khan, Maratha dan oleh Rohilla Zainul Abidin Khan, Ketibaan Barhan Shah, Kuba Singh dan Achal, dan pada ketika itu juga Nawab Jafar meninggalkan mahkamah telah mendedahkannya kepada risiko kehancuran Han dan Maratha diikuti Patna di tangan pasukan Shah Alam II dalam perjalanan pengepungan dan kehancuran yang dihasilkan sangat teruk. Kesimpulannya, sejarah pemikiran politik era Shah Alam II penuh dengan cabaran yang sangat hebat sehingga beliau dibutakan. Sebaliknya, beliau tidak patah semangat dan bangkit untuk melindungi kerajaan Mughal dengan caranya tersendiri.